Kita start dengan Ummu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey. Semoga pelajar-pelajar yang dapat hadir hari ini dapat satu ilmu yang bermanfaat. Hari ini adalah bab yang bahagian kedua yang kita dah sambung pada hari itu, iaitu bab pengurusan kewangan. So hari ini ialah kita nak belajar tentang pelan kewangan. Sebelum kita mulakan tajuk pelan kewangan, Ustaz nak minta kamu berikan pendapat masing-masing. Ya. Okey. Ustaz akan present now. Ustaz nak minta kamu masukkan kod kod Mentimeter yang Ustaz bagi kat depan ni. Share. Okey, semua nampak dah skrin Ustaz? Nampak. Okey, nampak Okey, kod untuk hari ni untuk Mentimeter atau menti.com masukkan kod 55899137. Dah, seorang dah masuk. Okey, orang pernah juga. Maknanya ramai yang pernah ni maksudnya bukan selalulah. Okey, tak apa, jangan risau. Ustaz tak akan tanya siapa yang cakap pernah ni sebab yang ni adalah hak kebebasan bersuara. Kod dia apa tadi Ustaz? Kod dia 55899137. 55899137. Okey, nampak tak? Semua kat sini kita alhamdulillah kita ada 6 orang yang pernah merancang pembelajaran untuk tujuan sesuatu. Okey, apa yang kamu rancang agak? Okey, tidak pernah. Yang ni okey, selalu bagus. Tidak pernah ni Ustaz rasa kamu ada duit belanja, betul tak? Lalu macam itulah. Macam Ustaz pun pernah, tidak pernah dan selalu. Selalu ni bila Ustaz dah kahwin. Kalau pernah ni masa Ustaz nak kumpul duit kahwin. Tidak pernah ni masa Ustaz tak nak kahwin. Ada bujang. Ada duit belanja. Bila dah masuk alam nak masuk kahwin tu, Ustaz terpaksalah buat sesuatu untuk kumpul duit kahwin. Dan selalu ni bila dah ada anak, kita kena merancang. Bukan kita duduk seorang je sekarang ni. Kita dah ada anak, kita ada isteri yang nak kita tanggung. Lepas itulah kita pentingnya buat perancangan. Okey, kita dah ada 2 tambah 9 tambah 1. Kita dah ada 12 orang. Kat sini ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lagi tak masuk Okey. So kat sini semua nampak kan? Semua nampak. Kita dah melalui proses membelanjakan duit untuk sesuatu. Merancang sesuatu untuk belanjakan sesuatu. Okey, so Ustaz buka start pada hari ini. Sekejap Ustaz buka slide. Tadi ada slide. Okey, siapa masuk? Okey, saya cari nota dulu Saya simpan nota tadi. Kemana nota tu pergi? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, sebelum tu Ustaz tanya, Ustaz punya kamera okey ke? Ada semuanya online okey ke? Suara Ustaz ada ke? Ada. Okey. Apa Ustaz dah start risau ni? Ustaz dah risau takut Ustaz salah. Sangat takut. Okey. So di manakah slide Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudahkanlah urusanku untuk mengajar anak-anak muridku pada hari ini. Okey, nampak dah slide Ustaz? Alamak. Nampak tak slide Ustaz? Nampak. Okey.
So, apa yang kita Ustaz cerita pasal kat Mentimeter tadi, Ustaz minta pendapat kamu ialah sebab kita nak buat plan kewangan pada hari ini. Okey. Pasal slide Ustaz tergerak. Okey. So, macam biasa, setiap pembelajaran mesti, di akhir pembelajaran mesti ada objektif yang perlu kita capai. Yang pertama ialah dapat memahami komponen yang terdapat dalam plan kewangan. Yang kedua ialah dapat memahami langkah-langkah sebelum membina plan kewangan. Okey. Untuk plan kewangan, kita ada dua komponen yang penting. Yang pertama adalah sumber pendapatan. Yang kedua ialah perbelanjaan. Sumber pendapatan kita boleh bagi lagi kepada dua, iaitu pendapatan aktif dan pendapatan pasif. Pendapatan aktif ialah contohnya macam gaji, allowance, commission. Maksudnya ni adalah gaji utama kita. Kita bekerja, yang ni lah gaji yang kita selalu dapat. Kita usahakan kita dapat. Untuk pendapatan pasif ni adalah benda yang kita buat sesuatu pelaburan ataupun kita buat simpanan, kita akan dapat sentiasa dapat duit tu. Tanpa perlu kita bergantung pada pendapatan aktif. So selalunya kebanyakan penduduk Malaysia lagi kes COVID ni, kita dah melakukan banyak pekerjaan, lebih daripada satu pekerjaan. Yang tak ada pekerjaan pun terpaksalah buat pekerjaan lain untuk menanggung kehidupan seharian yang semakin meningkat kosnya. Okey, lepas ni Ustaz akan cerita tentang membina kekayaan. Kemudian yang kedua, komponen kedua ialah perbelanjaan. Perbelanjaan ada dua, tetap dan tidak tetap. Kalau tetap ni macam biasa, kita nak tak nak kita kena bayar. Nak tak nak kita kena bayar. Kita kena belanjakan. Contohnya insurans, hutang atau sewa rumah. Okey. Untuk tidak tetap, contohnya petrol, bil air, makanan. Kenapa tidak tetap? Sebab bil air dan api ni boleh dikurangkan. Petrol pun boleh dikurangkan. Lagi-lagi macam COVID hari ni, Ustaz tak pergi sekolah, Ustaz tak pergi mana-mana, Ustaz dah dapat jimat sebulan RM120 untuk gaji Ustaz. Tahu tak? Selalunya Ustaz spend 120 sebulan untuk petrol sahaja nak pergi mana-mana. Kali ni Ustaz dah jimat sebab Ustaz tak pergi mana-mana, duduk rumah je. Makanan Ustaz dah naik sedikit sebab Ustaz kat rumah ni makan je. Tu je makan. Tak boleh buat apa kat rumah ni. Bil air, bil api naik. Sebab kita stay kat rumah. Apa tak? Ni namanya pelajaran tidak tetap. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kalau tetap ni memang dah tetap. Kalau insurans contohnya 180 Ustaz bayar setiap bulan. Sewa rumah Ustaz bayar 700 sebulan. Hutang apa Ustaz ada ni? Hutang kereta. Hutang kereta Ustaz bayar 370 sebulan. So yang hutang tetap, belanjaan tetap ni adalah benda yang kita benda yang tetap, benda yang kita tak boleh kurangkan ataupun naikkan. Okey. So kita masuk ke slide kedua, iaitu membina kekayaan. Macam mana kita nak membina kekayaan? Kat sini ada 4, sebenarnya ada lebih, tapi Ustaz cerita 4 dulu. Yang pertama ialah bila first kita dapat gaji, perkara pertama yang perlu kita buat ialah simpan 10% gaji sebelum kita membelanjakan ke arah lain. 10%. Contohlah kalau gaji kita 2,200, patutnya kita dah simpan. Kemudian kita menyediakan tabung kecemasan 6 bulan. Okey. Yang ni beza antara menyimpan ni dengan menyediakan. Kita dah simpan 10%. So 10% ni wajib setiap kali kita dapat gaji. Tapi untuk tabung kecemasan ni, tabung kecemasan ni adalah lebihan sekiranya kita dah belanjakan duit kita kat pendanaan tetap dengan tidak tetap tu, ada lebihan, sediakan tabung kecemasan. Kenapa 6 bulan? Sebab 6 bulan ni kita tak pasti kita akan diberhentikan kerja, dan belanjaan 6 bulan ni lah akan dapat tanggung kita sementara kita dapat kerja yang baru. Okey, pelaburan. Kita dah belajar masa tingkatan 3 dulu. Pelaburan apa? Cuba bagi tahu Ustaz, pelaburan apa yang kita dah belajar tingkatan 3 dulu? Boleh Ustaz panggil nama? Ke Ustaz nak volunteer? Ustaz rasa Ustaz kena panggil kot. Adam, boleh tolong Ustaz? Pelaburan. Okey, pelaburan yang kamu belajar tingkatan 3. Pelaburan apa yang kamu dah belajar? Ingat tak?
Tak ingat lah Ustaz. Tak ingat? Okey, tapi kalau tak ingat tak apa, saya ingatkan Pelaburan kita belajar tahun lepas ialah saham. Amanah saham dengan tanah. Tanah. So tiga tu adalah contoh 3 pelaburan. Okey. Kemudian untuk simpanan tetap, kita ada 3 jenis simpanan. Akaun semasa, simpanan biasa dengan simpanan tetap. Akaun semasa tak memberikan faedah, tapi akan dikenakan faedah ke arah kita. Simpanan tetap, kita tak boleh keluarkan duit, tetapi dia punya kadar faedahnya adalah lebih tinggi berbanding simpanan biasa. Okey, inilah cara kita untuk membina kekayaan. Nampak tak? Ada banyak cara lagi, tapi ni adalah 4 yang utama. Yang penting, paling penting adalah sekali ialah 10% gaji ni. 10% gaji ni sangat penting. Sebab ni adalah ramai anak muda sekarang ni sebab dia tak ada simpanan. Okey, jelas ke tentang membina kekayaan? Boleh Ustaz proceed ke next slide? Jelas. Boleh. Boleh Okay, proceed. jelas, Boleh proceed Bismillahirrahmanirrahim. Okey, pengurusan hutang. Kalau PAS pun kamu dah belajar hutang, betul tak? Okey, macam mana kita nak uruskan hutang? Ada kat sini ada 4, sebenarnya ada lebih atas kamu. Nanti contohlah soalan exam nanti keluar kalau soalan subjektif. Macam manakah menguruskan hutang? Jangan risau, cara yang jawapan kamu yang logik akan diterima. So yang ni adalah 4 yang utama yang dalam buku. Yang pertama ialah mengawal penggunaan kad kredit. Okey, sekarang ni kerajaan menggalakkan kad kredit dan kurangkan guna cash sebab keadaan COVID sekarang ni. Tetapi penggunaan kad kredit yang berlebihan akan menyebabkan kita berhutang dan kita tak dapat bayar hutang yang banyak. Okey, yang keempat ialah selalu menjelaskan hutang lebih awal. Ingat, niat kita berhutang ni wajib kita bayar balik. Kita berhutang wajib kita bayar balik. Kalau kita mati nanti, kita tak bayar hutang, tergantunglah roh kita di antara dunia dan langit. Nampak tak? Okey, ketiga ialah elakkan meminjam untuk tujuan kehendak. Okey, minggu lepas kita dah belajar kehendak. Apa contoh kehendak? Ada nak bagi contoh tak, Namirah? Apa contoh kehendak, Namirah? Alat muzik. Alat muzik. Okey, so kita nak main alat muzik. So benda tu sebenarnya tak penting pun, tapi kita nak. Okey. Kemudian pinjaman atas kemampuan. Yang ni jangan risau sebab selalunya kita nak pinjam pihak bank akan tengok kita punya dokumen. Berapakah kelayakan kita mampu pinjam dan mampu kita bayar balik. Nampak tak? Selalunya benda ni tak berlaku tak luar kemampuan. Kecuali kita nak beli lebih daripada gaji kita. Okey. So ni adalah 4 cara untuk kita menguruskan hutang. Ada banyak lagi cara. Semua atas jawapan yang logik. So tak semestinya kamu bagi jawapan bagi jawapan ni sebagai jawapan. Sebab ada jawapan yang lain logik kamu boleh bagi. Okey, jelas ke tentang pengurusan hutang? Jelas. Jelas Jelas. Okey, so proceed ke next slide. Usara tak laju sangat. Okey, insurans. Macam Ustaz cakap tadi, insurans sepatutnya kita akan belajar pada tingkatan 5 tahun depan. Tetapi Ustaz akan cerita sedikit tentang insurans. Okey, apa maksud insurans ni? Insurans ni ialah instrumen kewangan yang boleh melindungi diri, keluarga dan harta benda anda jika berlaku apa-apa yang tidak diingini. Okey, Ustaz rasa kamu dah aware tentang insurans sebab Ustaz dah. Ya. Okey, insurans. Siapa yang pertama kali dengar perkataan insurans ni dalam hidup dia? Ke semua pernah dengar? Ustaz percaya dan yakin semua pernah dengar. Sebab paling kurang lah mak kamu kena sediakan medical card untuk kamu ataupun setiap syarikat akan menyediakan insurans untuk pekerja dia. Nampak tak? Okey, insurans kat sini terbagi kepada 2. Insurans am dan insurans nyawa. Bukan Cikgu Zaiham, insurans am. Okey?
Insurans am terbahagi kepada, ada banyak benda kat sini, Ustaz bagi 3 dulu. Kereta, rumah dan benda berharga. Kereta ni adalah setiap setahun, kereta adalah insurans am. Insurans kereta. Sebab kita akan bayar setiap tahun. Setiap setahun kita kena bayar, kena renew insurans kereta. Tujuan insurans ya. Ya. Suara kamu tak jelas ah. Okey, tanya. Hello. Bukan Ustaz Ustaz dekat. Tanya. Hello. Ustaz. Hello. Tanya. Tanya. Sampai tanya. Ustaz, yang tu gemer rasanya Ustaz. Mana? Bergema tu Ustaz. Rasanya gemer daripada telefon Hari Aziz tu. Oh, okey. Hari Aziz kena tutup mic. Okey, Ustaz cerita balik tak apa. Ni kita sambung balik. Okey. Kereta ni selalunya kita akan bayar setiap tahun dan jenis kereta juga bergantung, insurans juga bergantung pada jenis kereta. Okey. Contohnya kereta MERS dengan kereta kancil. Confirm lah insurans kereta kancil lebih murah. Ya, siapa tu? Okey, kemudian rumah. Rumah ni tak ramai orang ambil insurans rumah sebab mahal. Tapi tujuan insurans rumah ialah, contohlah rumah terbakar. Kita akan dapat balik pampasan senilai dengan harga rumah semasa. Contohlah harga rumah semasa kita adalah 300,000. Kita akan dapat 300,000. Walaupun kita beli rumah tu murah pada awalnya. Ya, nak tanya? Ada tanya ke? Gemer Hari Aziz tu, gemer telefon Hari Aziz. Oh, gemer telefon. Hari Aziz boleh Kena sekejap. mute. Mute sekejap Hari Aziz. Okey, yang ketiga ialah benda berharga. Apa-apa benda berharga? Okey, contoh benda berharga yang selalu artis buat. Benda berharga bagi artis yang menyanyi ialah suara. Suara pun boleh diinsurankan. Nampak tak? Kalau contohlah satu hari artis tu tak ada suara, so pihak insurans akan bayar atas nilai yang dia tetapkan. Okey, kemudian insurans yang kedua adalah nyawa. Ia terbagi kepada 2, kad kesihatan dan hibah. Okey, kad kesihatan, medical card, selalunya kita guna untuk menggantikan ataupun kita tak cukup duit untuk bayar hospital mahal. So tujuan kad kesihatan ni adalah pihak insurans akan menanggung 80%. Nampak tak? 80% ataupun 90% ikut atas polisi syarikat insurans tu, dia akan menanggung 80% daripada jumlah operasi pembedahan ke operasi pembelanjaan kamu kat hospital. So kad kesihatan ni sangat penting sekarang ni, dah memang jadi keutamaan untuk kita semua ada. Kemudian hibah. Tujuan hibah ni adalah macam saya cakap tadi, kalau berlaku apa-apa kat kita, kita dapat tinggalkan sesuatu untuk anak dan isteri kita. Nampak tak? Contohnya Ustaz meninggal, anak isteri Ustaz akan dapat 1 juta. Contoh. Ustaz tak nak mati lagi sebab dosa banyak. Tapi hibah penting sebab apa? Kita tak tahu anak bini kita nak makan apa, kan? Habis itulah kun fayakun kan. Siapa yang mampu ambillah yang sekadar termampu. Bukan menjadi keutamaan. Tapi kalau kita ada duit lebih, sediakanlah hibah untuk isteri ataupun anak anda. Okey, dah faham sedikit tentang insurans? Dah. Okey. So bersedia untuk menjawab soalan di Kahoot. Okey, Ustaz akan bagi kamu nombor PIN dan kamu akan jawab ya. Okey, macam biasa internet ni slow sikit. Okey, play. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Okey.
Okey, masukkan nombor PIN ya untuk Kahoot ni. Okey. Kod dia adalah 6140708. Original kan. Anu. Okey. Dah 11 orang masuk, kita mulakan Kahoot kita. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. 9 orang betul. Alhamdulillah. Kita tanya betul atau salah. Kan dua komponen tadi. Apa dua komponen tu? Perbelanjaan dengan sumber pendapatan. Okey. Okey, bersedia untuk soalan yang kedua? Okey. Jawapannya ialah akaun semasa. Akaun semasa tak memberikan kita apa-apa faedah. Tetapi bank kenakan faedah kita terhadap kita. Kenakan yuran untuk kita. Untuk sewa rumah ni kalau kita ada rumah, kita sewakan, kita akan dapat income pasif. Untuk amanah saham, kita akan dapat income pasif daripada dividen. Untuk akaun simpanan, kita akan dapat daripada faedah mudah ataupun faedah compound. So jawapan betul adalah akaun semasa. Okey, soalan yang ketiga. Tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Jawapan yang tepat adalah 10%. Tahniah, siapa yang betul? Okey, kita pergi ke soalan nombor seterusnya. Okey, majoriti menjawab soal membayar hutang perkara yang terakhir. Sebenarnya membayar hutang adalah perkara yang paling awal yang sepatutnya kita buat. Okey. Terima kasih. Okey, soalan yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Ada juga jawab rumah
Rumah, kereta, benda berharga. Okey. Rumah, kereta dan benda berharga adalah insurans am. Barak. So kita kata bukan insurans am. So bukan insurans am ialah kad perubatan. Sebab kad perubatan adalah insurans nyawa. Okey. Okey. First time kita. Okey, kelima-lima pemendang adalah bandar ya. Okey, terima kasih. Okey. Senang tak soalan kuis tadi? Senang tapi silap tekan. Senang. Sila tekan. Silap tekan last. Sila tekan last. Okey, yang risau soalan macam tu selalunya akan keluar dalam soalan adjektif kita nanti. Tapi bukan soalan ni lah Okey, soalan dia soalan lain. Dua soalan saja dalam exam. Dan kita ada untuk soalan exam nanti, bahagian C selalunya adalah bahagian plan kewangan. So kita kena merancang betul-betul plan kewangan kita pada hari ni. Okey. Kita sambung ke next slide. Okey, siapakah baru masuk? Sambuan Farah. Okey, admit. Sambung slide kita. Masa ada pangkah Okey. Kita akan masuk ke komponen yang kedua topik yang kedua kita adalah langkah-langkah sebelum merancang plan kewangan. Okey, siapakah baru masuk? Tengok ya. Caesar baru masuk. Selamat datang Caesar. Okey, langkah-langkah sebelum merancang kewangan. Kat sini ada 6. Yang pertama, menentukan tujuan yang hendak dicapai bagi matlamat jangka pendek dan jangka panjang. Yang ni penting Setiap nak buat sebuah kewangan, kita mesti ada matlamat kita dulu. Kita nak kahwin ke, kita nak beli kereta ke, kita nak simpan duit ke, kita nak bagi hadiah kat kawan ke, kat mak ayah kita ke, mesti ada tujuan. Okey. Yang kedua ialah membuat anggaran awal untuk mencapai setiap matlamat. Kita kena kaji dulu berapakah kemampuan kita ada, berapakah aset kita ada, berapakah liability kita ada. Nampak tak? Dan berapakah simpanan kita ada. So kita kena tetapkan dulu berapa kemampuan yang kita ada. Kemudian ketiga ialah mengira simpanan bulanan yang diperlukan untuk mencapai matlamat jangka pendek dan jangka panjang. Contohnya, kamu nak beli motor. Duit kamu ada sekarang ni adalah 1,000. Harga motor tu adalah 3,000. So yang kamu perlu sekarang ni adalah 2,000. So dalam masa 2,000, contohlah kamu target dalam masa 2 tahun. So 2,000 dibahagikan dengan 24 bulan. So setiap bulan yang itulah kamu kena simpan untuk untuk kamu capai cita-cita kamu tu ataupun matlamat kamu tu. Okey? Nombor 4 ialah menganalisis tabiat perbelanjaan. Okey, tabiat perbelanjaan. Ada yang boros, ada yang kedekut, ada yang penjimat. Macam-macam tabiat ada. Ada yang suka belanja orang, ada yang tak suka belanja orang. Ada yang suka membeli keperluan, ada yang suka membeli kehendak. Atas setiap orang tabiat perbelanjaan setiap orang adalah berbeza. So kita jangan salahkan orang. Kalau kita yang boros ataupun kita yang kedekut. Sebab itu adalah atas diri kita. Okey. Nombor 5, menetapkan tempoh masa untuk mencapai setiap matlamat tersebut. Okey, berapa tahun kamu nak target? Kalau ingat lagi tak Ustaz uji seorang ni? Ingat lagi tak jangka pendek, jangka masa sana, jangka masa panjang? Jangka masa berapa tahun? Jangka masa pendek?
Kurang daripada 1 tahun. Okey, kurang pada setahun. Jangka masa sederhana 1 hingga 3 tahun. 3 tahun. 1 hingga 3 tahun. Sederhana. Panjang? Lebih 3. 3 Lebih 3 tahun. Okey, lebih 3 tahun. Okey, bagus. Alhamdulillah kamu ingat lagi. Okey, nombor 6 ialah menentukan strategi pendapatan yang akan bantu mencapai matlamat kewangan. Apa dimaksud dengan strategi? Contohlah kita tak cukup duit. Gaji utama kita, pendapatan utama kita, pendapatan aktif kita tak cukup. Apa perlu kita buat? Kita perlu buat kerja yang kedua. Ataupun kita buat pelaburan. Kita buat simpanan. Nampak tak? Yang tu adalah strategi kita. Ataupun kita kurangkan pembelanjaan kita untuk benda yang tak penting. Contohnya hiburan. Nampak tak? Kalau hiburan sebelum kita spend 400 untuk hiburan saja, melancong apa, kurangkan. Nampak tak? So dekat situ bila kita kurangkan benda yang tak perlu, benda yang tak penting, kita insya-Allah kita dapat kumpul duit untuk kita capai matlamat yang kita nak. Okey? So ini adalah 6 langkah-langkah sebelum kita merancang plan kewangan. Okey, kita beralih kepada bajet. Apakah dimasukkan dengan bajet? Bajet melibatkan proses penggunaan pendapatan dan pengawalan pembelanjaan untuk mencapai matlamat kewangan anda. Okey, ada 5 kelebihan membuat bajet. Yang pertama ialah mengelakkan perbelanjaan berlebihan. Okey, mengelakkan belanja berlebihan. Bila kita dah ada 100 dalam poket kita, apa perkara pertama yang perlu kita buat? Contoh kita dapat gaji, apa perkara pertama yang perlu kita buat? Ingat lagi tak? Perkara pertama, yes, simpan. 10% simpanan. Itulah perkara pertama kita sebelum kita pergi ke hutang, dan terakhir ialah perbelanjaan. Okey. Kedua ialah melihat pergerakan melihat pergerakan wang tunai. Okey, kita kena nampak duit kita bila kita kita dah buat macam saranan bank negara 10%, 30%, 30%, 30%, kita akan nampak duit tu pergi mana. Nampak tak? Kadang-kadang kita ada duit, kadang-kadang kita tak tahu pergi mana duit tu. Kadang-kadang tiba-tiba habis. Sebab kita tak merancang bajet kita tu. Okey? Ketiga ialah menyediakan dana kecemasan. Macam Ustaz cakap tadi, berlaku apa-apa yang kita tak tahu. Contohnya, Ustaz bagi selalu Ustaz bagi contoh kat Ustaz sebab benda ni berlaku kat Ustaz. Ustaz hanya simpan 10% daripada gaji Ustaz. Tetapi Ustaz tak pernah terfikir pun kereta Ustaz akan rosak. So, Ustaz tak pernah terfikir pun benda tu akan berlaku. Tiba-tiba tengah bawa kereta tak boleh jalan. So, hari tu Ustaz dah habis, masa PKP so Ustaz dah habis RM1,080 untuk baiki kereta saja. Mana Ustaz dapat duit tu? Ustaz tak ada simpanan dana kecemasan. So, sepaksalah Ustaz buat. Ustaz minta dengan mak ayah Ustaz. Malu Ustaz minta sebenarnya. Tapi itulah sebab kita tak rancang, kita tak simpan kan. Terpaksalah tebalkan muka, pinjam duit daripada mak ayah. Tapi mak Ustaz dah meninggal, ayah lah ada. Okay. Ayah Ustaz bagi alhamdulillah lah. Dia bagilah RM1,000, nanti Ustaz dah bayar balik. Itulah kesannya bila kita tak simpankan dana kecemasan. Dana kecemasan dengan simpanan 10% tu adalah benda yang berbeza. Okey. Kemudian hidup mengikut kemampuan. Ustaz perasan zaman sekarang kita ramai anak muda selalu lepak ke Starbucks, selalu lepak ke McD. Bukan sebab kita bukan nak cerita pasal orang kaya tak. Kita cerita pasal diri sendiri. Contohnya dia dapat gaji, dia enjoy. Memang penting kita dapat riliskan kita punya tension ataupun kita hargai diri kita. Tapi kadang-kadang ukur baju pada badan sendiri. Nampak tak? Kalau kita tak boleh ikut cara hidup orang yang berbeza. Kalau orang tu kaya, jangan ikut cara dia. Kita tak mampu. Nampak tak? Ramai sekarang ni anak muda yang muflis sebab dia ikut trending. Nampak tak? Orang nak beli tu, dia pun nak beli. Nampak tak? So, bila dia tak mampu, dia berhutang. Bila berhutang, tak mampu bayar, muflis. Okay? Dan last sekali ialah kelebihan untuk buat bajet ialah mencapai matlamat kewangan. Kat sini kita latih diri kita untuk menahan nafsu kita
semata-mata untuk kita capai apa yang kita nak capai. Okey, itulah kelebihan membuat bajet. Okey, setakat ni ada soalan nak bertanya ke? Untuk langkah-langkah ke, untuk bajet ke? Ada nak tanya apa-apa ke? Kalau tak ada, Ustaz nak kita masuk kepada pengiraan sedikit. Okey? Okey. Yang ni adalah contoh kita nak buat plan kewangan. Okey, ni contoh keadaan dia. Somad ialah seorang pereka dengan gaji bulanan RM3,000. Jadual 1 menunjukkan aset dan liability. Sekejap Ustaz ubah Ustaz punya ni Nampak cantik sikit. Pointer laser. Nampak sikit. Somad ialah seorang pereka dengan gaji bulanan RM3,000. Jadual 1 menunjukkan aset dan liability Somad dan jadual 2 menunjukkan pembelanjaan Somad. Okey, ni aset dia. Aset ni apa ingat dah apa kita belajar minggu lepas? Hari Senin tu? Aset ialah Apa yang ingat? kita ada. Yes, apa yang kita ada, apa yang kita miliki. Liability? Hutang. Yes, hutang yang kita ada. So kat sini, apa yang Somad ada? Okey, Ustaz Ustaz terlepas N kat sini. Akaun simpanan daripada akaun simpanan dia ada 8,000. Akaun simpanan tetap dia ada 15,000. Pelaburan dia labur ke amanah saham, dia ada 10,000. Kaya betul Somad ni. Okey, harta. Dia ada aset, dia ada liability. Maksudnya dia masih berhutang 30,000 untuk kereta. Nampak tak? So dia dah bayar 60,000 untuk pinjaman kad kredit. Dia ada buat pinjaman kad kredit, dia ada buat pinjaman peribadi. Kad kredit adalah sebanyak 3,000, pinjaman peribadi adalah 5,000. Suka membelanja dia ni. Okey, ni adalah jadual 1. Jadual 2 ialah tentang pembelanjaan Somad. 3,000 dia tu, dia belanja kat mana? Inilah dia punya senarai. Yang pertama ialah dia, sebab dia bujang, dia duduk sewa bilik. Sewa bilik 200. Ada ke 200 sekarang ni? Tak tahulah, duk KL ni paling kurang lah 200.5. Okey? Ansuran kereta 540. Ustaz rasa dia pakai Honda ni. Honda ke ataupun second hand Honda? 540. Ataupun dia pakai Beza, Myvi ke? Kemudian bayaran balik kad kredit 100 bulan-bulan. Bayaran balik pinjaman peribadi adalah 150 sebulan. Kemudian dia ada buat simpanan, ada pelaburan dan pelindungan. Dia ambil insurans sebab dia takut berlaku apa-apa kat dia, mak ayah dia dapat duit. Betul tak? So, kat sini 270. Nampak tak? Dia spendkan untuk insurans. Kemudian pembelanjaan. Masuklah makanan, petrol, bil telefon, bil air, elektrik dan hiburan. Nampak tak? Pembelanjaan dia. Untuk makanan 151, petrol 180 sebulan, bil telefon 149, bil air, elektrik. Sebab dia duduk bilik je, RM30. Hiburan 470. Apa hiburan tu? Dia main pusal ke apa? Tak tahulah kan? So, selalu, tapi hiburan ni penting. Takut kadang-kadang kita stres kan. Hiburan adalah salah satu treatment supaya kita dapat kelangsungan hidup kita dengan tenang. Dan last kali ialah penyucian harta. Ingat, kita nak bagi kita punya gaji itu berkat. Salah satu caranya adalah kita memberikan kepada ibu bapa. Selain pada kita beri kepada ibu bapa, kita boleh bagi juga kepada orang yang memerlukan. Dan satu lagi ialah sedekah ataupun zakat. Zakat ada setahun adalah 2.5% daripada gaji setahun kita. Nak bagi lebih pun tak ada masalah. Ingat, penyucian harta ni penting Debat gaji 3,000 boleh jadi 10,000 kalau dia berkat. Nampak tak? Kalau tak berkat 3,000 tu macam 1,500 je. So pentingnya penyucian harta kat sini. Okay, so total pembelanjaan kat sini kalau tengok jadual 2 adalah 3,000. So kita berbalik kepada soalan. Apa dia nak? Somad mempunyai matlamat untuk mempunyai wang tunai 40,000 dalam tempoh 2 tahun. Okey, inilah matlamat dia. Okey, ni matlamat apa? Matlamat panjang, pendek, Sederhana. Yes, sederhana. 2 tahun. So 2 tahun dia target 40,000 cash tunai.
Okay, bina satu plan kewangan untuk bantu Somat mencapai matlamatnya. Okay, yang inilah kita nak buat hari ni. Okay, langkah yang pertama. Matlamat kewangan Somat ialah mempunyai 40,000 selepas 2 tahun. Okay, so kita highlight kat sini. Matlamat kita, nampak tak? Matlamat dia adalah dapat 40,000 cash. So, amount diperlukan adalah 40,000. Okay, kemudian amount yang dimiliki ataupun aset dia. Yang ada simpanan 8,000. Simpanan tetap dia adalah 15,000. Amanah saham dia adalah 10,000. Okay, hutang. Kat sini, kita nak selesaikan hutang dia. Nampak tak? Supaya kita ada dapat lebihan duit. Okay, so perkara pertama macam saya tadi, hutang perlu disettlekan awal. So sekarang ni dia ada 8,000 dalam bank dia. So dia akan gunakan 8,000 dia ni untuk membayar hutang-hutang kad kredit dan pinjaman perabadi sebanyak 8,000 juga. So automatically hutangnya pun dah terhapus sebab dia dah bayar. Nampak tak? So dia dah hilang liability. Okay, perasan tak? Kenapa aset kat sini Ustaz tak masukkan kereta sekali? Apa reason dia? Sebab kereta liability. Okay, kereta liability dan kita tak habis bayar lagi. So kita tak akan masuk kat situ. Okay. Ketiga ialah membina kekayaan. Okay, dia ada simpan dia simpan duit, dia ada simpanan tetap dia kat bank dan dia ada dividen untuk amanah saham. So kita anggaplah kat sini. Andaikan kadar faedah tahunan simpanan tetap ialah 4% setahun dan dividen amanah saham ialah 378 setahun. So kat sini kiraan dia 1224 ni datang daripada sini. Yang ni adalah formula faedah compound yang kita dah belajar tingkatan 3 yang lepas. Ingat lagi tak formula dia? Apa ingat formula faedah compound? Tak ingat eh? Kalau tak ingat kita recall balik nanti kamu mencatat. Formulanya adalah P kurungan 1 tambah R per N kurungan N T. Di mana P adalah principal, R ialah kadar faedah, N ialah berapa kali compound setahun, T ialah tahun. So sekarang ni dia compound sekali setahun saja dengan kaedah faedah 0.04, dia punya principal 15,000. 15,000 ke 1,000 ni? Ustaz rasa macam tersekan satu titik lah sini. Aku Ustaz patutnya 15,000 je. So Ustaz buang kosong kat sini. Okay? 15,000 je bukan 1,000. Banyak sangat ni Ustaz typo kosong. Okay, so bila dikira faedah compound dia, termasuk simpanan dia akan dapat 1,224. So faedah yang didapat ialah 1,6224 tolak dengan 15,000. So faedah yang diperolehi ialah dalam masa 2 tahun ialah 1,224 untuk simpanan tetap. Untuk amanah saham, dividen yang diberi oleh pihak yang bertanggungjawab, dia akan bagi 378 setahun. Dia target 2 tahun. So 3728 didarabkan dengan 2. Dapatlah 756. So total pembinaan kekayaan dia adalah dalam masa 2 tahun ialah 1,980. So berapakah wang tunai yang masih diperlukan? Okey, yang ni ialah 40,000 diperlukan. Yang ni ialah duit hutang dia 3,000. Yang ni hutang dia 5,000. Yang ni duit simpanan dia 8,000. Tujuan dia lah untuk bayar hutang-hutang 3,000 dengan 5,000 ni. Kemudian dia ada simpanan tetap sebanyak 15,000. 1,000. Atau mana 1,000 ni? Tu saya salah. Kat mana 1,000 datang ni? Okey. Silap Ustaz ni. Yang ni bukan 1,000 Yang ni adalah 10,000. Ustaz tertinggal satu titik sini. 10,000 ni adalah amanah saham dia. Dan 1980 adalah hasil daripada membina kekayaan. So kalau kita tolak total ni, yang ni tolak yang ni akan dapatlah berapa yang masih kita perlukan. Okey, berapa yang Somat masih perlukan ialah RM13,020. So
yang ni lah yang perlu somat simpan selama 2 tahun. So 13020 dibahagikan dengan 24 bulan. 24 bulan mewakili 2 tahun. So sebulan dia patut simpan adalah RM542.50. Okey, macam mana dia nak simpan RM542.50 ni? Huzaifi. Huzaifi, ada di situ Huzaifi? Ada Ustaz. Okey, macam mana dia nak buat simpanan bulanan dia? Padahal kita tengok kat sini dia dah cukup ngam-ngam 3,000. Pasal tak? Cuba tengok. Kat sini dia dah belanja dah ngam-ngam 3,000 kat sini. Mana nak dapat lagi 542 ni? Macam mana dia nak buat 542 ni? Yang ni lah kita akan forward ke sini. Nampak tak? Langkah ketiga, plan kewangan untuk mencapai matlamat. Somat menabung RM542.50 sebulan. Oleh itu bajet perlu dibina dengan mengambil kira tabiat perbelanjaan sedia ada. Okey. Yang ni adalah perbelanjaan sedia ada dia. Ngam-ngam 3,000. Nampak tak? Untuk bajet sekarang ni dia dah bayar habis hutang kad kredit. So, hutang kad kredit dengan pinjaman kad kredit dah tak ada kat bajet sebab dia dah bayar habis. So kat sini kita dah ada sebanyak 100 tambah 150. Kita dah ada tunai sebanyak RM250. So belum capai lagi RM542.50. Apa tak? Ada lagi kita kena perlu tolak. Okey, macam insurans saya cakap, insurans adalah pembelanjaan tetap. Tak boleh kurang, tak boleh lebih. Nampak tak? So insurans tetap, tak akan berlaku perubahan. Yang berlaku perubahan yang kita boleh ubah ialah perbelanjaan tidak tetap seperti makanan. Pada asalnya dia belanjakan 651. Tetapi kita kurangkan sebanyak berapa ringgit ni? 651 tolak 550. Dalam 140 dalam berapa ni? Dalam 101 dikurangkan, betul tak? Dikurangkan bahagian makanan. Petrol tak boleh kurangkan sebab hari-hari pergi kerja. Ni harga dia mungkin tak dapat kurangkan. Bil telefon mungkin dia dapat kurangkan kalau dia kurang bercakap. So 149 boleh kurang menjadi RM89. Bil air, bil elektrik tak boleh berubah sangat sebab dia memang duduk rumah pada rutin yang biasa. Hiburan, hiburan lah Ustaz nampak macam bajet kedua tertinggi daripada perbelanjaan. So kat sini kita boleh kurangkan. Kita boleh kurangkan pembelanjaan hiburan dan menjadi RM198.50. Kalau kita genap 199 lah. Okey. So hiburan ni kita kurangkan sikit, kita kawal nafsu kita semata-mata untuk kita capai matlamat kita. Betul tak? So untuk pencucian harta kat sini dia dah bagi kat mak ayah dia 260. Sebabkan dia nak dapat keberkatan lebih, dia bagi lebih lagi kat parent dia. Daripada 260, dia bagi 400. So total bajet dia lah ngam-ngam 3,000. Okey, Ustaz tanya kamu. Sekarang ni dia ada tak, cukup tak dia ada 542? Cuba kira. Okey, kalau kita kira kat sini perubahan dia, kita akan dapat total ialah RM542.50. Itulah dia punya lebihan duit yang patut dia simpan. Okey. So, tercapai tak dia punya matlamat dalam masa 2 tahun? Guys, adakah Ustaz keseruan hari ni? Tercapai. Okey, inilah contoh plan kewangan. So nanti tugasan yang Ustaz bagi kamu tu, Ustaz nak kamu buat, kamu tetapkan matlamat kamu, berapa gaji permulaan kamu, berapa aset kamu ada, berapa liability kamu ada, macam mana pembelanjaan kamu harian kamu, dan buat plan kewangan macam Ustaz bagi contoh ni. Boleh tak? Ni adalah kerja tugasan kamu yang Ustaz bagi bina satu plan kewangan. Okey. Yang ni adalah soalan pengukuhan. Okey, boleh saya tanya berapa minit kita tinggal? Okey, lagi 10 minit. Ngam-ngam ni. Okey, tak apa. Yang ni adalah latihan. Ustaz akan Ustaz nak minta kamu buat nanti. Slide ni Ustaz akan bagi kamu kemudian lepas kelas nanti untuk kamu settlekan
bina plan kewangan untuk Aisyah pula. Okey? Okey, kita pergi ke kesimpulan. Okey, kita buat rumusan sedikit tentang plan kewangan. Komponen. Berapa komponen kita ada? 3. Ada berapa komponen? 2. Ada 2. Iaitu sumber pendapatan dengan Perbelanjaan. perbelanjaan. Okey, betul. Okey, langkah-langkah sebelum membina plan kewangan. Ingat lagi tak? Ada 6. Okey, kalau tak ingat tak apa. Ustaz pun tak sempat catat. Okey, yang ni nombor 6. Ni langkah-langkah dia. Menentukan tujuan. Menentukan tujuan. Apa kita ambil appendix je. Menentukan tujuan. Yang kedua, membuat anggaran. Mengira Kemudian simpanan. ketiga, mengira simpanan. Diperlukan. Analisis tabiat. Analisis tabiat pekerjaan. Menetapkan masa. Menetapkan strategi. Okey, ni lah 6 perkara yang perlu kita buat sebelum kita buat plan kewangan. Okey. Dah lagi 9 minit. Boleh tak Ustaz minta 2-3 orang respon pendek je? Apa yang kamu dapat tentang topik ni? Boleh tak volunteer? Kalau tak volunteer, Ustaz panggil lah nama-nama. Okey? Nak Ustaz panggil nama ke nak kamu volunteer? Cepat-cepat pilih-pilih. Apa? Jangan risau. Ustaz nak minta pendapat kamu je. Apa yang kamu dapat daripada topik ni? Apa yang kamu dapat belajar daripada topik ni? Adakah topik ni memberi satu ilmu yang baru supaya kamu dapat belanja duit kamu dengan secara berhemah? Okay. Contohlah kan. Okey. Boleh tak Ustaz minta pendapat masing-masing? Ustaz minta 3 orang, boleh Okey, Ustaz minta Anas, nak try Ustaz? Okey, boleh Adam. Silakan. Macam ni, okey. Jadi apa yang nak dapat, hidup kita berbeza dengan orang lain. Kita kena ikut kemampuan diri kita. Kalau nak pembelanjaan semua tu. Kita tak boleh nak ikut orang lain. Contoh orang lain tu kereta dia memang power kereta kan. Jadi kita tak boleh nak ikut kereta dia. Macam tiru kereta dia. Kita kena ikut kita punya kemampuan. Okey, itu sahaja. Okey, kasih dah. Okey, yang lain? Saya perlukan 2 orang lagi untuk ikutkan Haris Aziz. Ada Haziq ke, Bukhari ke, Amirah ke, siapa lagi yang ada Banat saya tak ingat. Umairah ke? Ada tak? Bagi nak pendapat sikit, tolong Ustaz. Nabil. Nabil. Ada tak? Bagi apa yang kamu rasa hari ni? Adakah ini membantu kamu untuk buat assignment tadi? Panggil nama lah Okey, Namirah. Boleh tak Namirah bagi pendapat sedikit tentang topik ni? Apa yang kamu dapat hari ni? Dia bagi Ana macam strategi lah, macam nak kena buat apa, macam kalau nak beli something ataupun nak dapat amount something yang Ana nak, macam kalau tak cukup Ana boleh guna, Ana boleh cuba buat benda lain untuk dapatkan wang tu. Faham tak? Okey, faham. Okey, seorang lagi. Ustaz minta yang yang datang awal kelas pada hari ni. Engku. Boleh tak bagi pendapat Engku? Okay Ustaz. Okay, so apa yang nak dapat dari bab ni kan? Untuk kita survive masa kita dah besar, kita kena wujudkan plan kewangan sebab kita tak tahu apa yang akan berlaku financially. So dengan ada plan ni kita boleh ada lah idea macam mana nak survive masa kita dah besar nanti. Itu je lah. Okey, terima kasih. Bagus, alhamdulillah semua kepada harap yang lain pun ada idea masing-masing. Jangan risau, macam siapa ni Adam cakap tadi, hidup kita ni mengikut kemampuan kita. Kalau kita tak mampu, jangan ikut orang lain, kan? Tak? Okey. Masa kita, Ustaz nak terima kasih kepada semua kerana dapat memberi kerjasama yang baik. Hari ni
Aku rasa ramai yang buka kamera ini. Alhamdulillah. Dan kamu pun korbankan waktu sejam kamu semata-mata untuk bersama Ustaz pada hari ini. Patutnya hari ini kamu cuti kan? Betul tak? Doakan semua dapat jawab exam dengan baik. InsyaAllah soalan senang je. Yang penting kamu kena ikut SOP je. 20 minit awal standby. Okay? InsyaAllah hari Isnin ni kalau kamu free, Ustaz akan try buat 20 soalan objektif untuk kamu cuba buat. Tengok tahap kamu kat mana. Ustaz harap kali ni 20 paling kurang lah kamu dapat 15/10. Ustaz harap dapatlah InsyaAllah kita setiap hari kita buat penambahan baikan untuk kita kan. Betul tak? Okey. Itu je untuk hari ni. Terima kasih kerana dapat bersama Ustaz. Ustaz kita tangguh majlis kita pada hari ini dengan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu salihah wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Sama. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama.